Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kepada anda semua. Just Abang Bu nak sedikit saja feedback daripada you all. Suara saya ni macam mana? Dengar ke tak dengar? Jelas ke tak jelas? Saya nak just benda tu. Kalau yang ada dekat sini, bismillahirrahmanirrahim, kita ada beberapa yang mungkin dengar. Boleh tak macam komen kalau suara ni quite okay, sebab ni first time saya buat daripada di sini sebab selama ni dekat hotel, kita baru balik dilepaskan daripada quarantine. Jadi saya nak check dulu sama ada suara saya ni boleh dengar ke tak. Let me check. Kalau saya tak boleh check dekat situ, saya nak check dekat sini. Let me check sama ada boleh dengar tak. Assalamualaikum. Okay. Alright, so saya rasa alhamdulillah jelas. Okay, jadi kita bolehlah bersembang-sembang pada hari ini. InsyaAllah hari yang pertama berada di rumah saya di Singapura. Alright, selepas 14 hari saya berada di hotel untuk kuarantin, dan hari ini saya berada di rumah untuk hari pertama. Semalam sampai lepas Jumaat tu tak dapat sempat pergi solat Jumaat dekat Singapura. Jadi saya berjemaah di rumah bersama dengan anak-anak. Alright, jadi mungkin saya nak adjustkan di sini. Hari ini nampaknya hujan yang begitu lebat sekali sedang turun di Singapura. Jadi waktu yang baik juga untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan bersama dengan rahmat yang turun ni terus memberikan kita juga segala kebaikan, insya-Allah. Alright, jadi saya masih belum apa-apa lagi. InsyaAllah esok kita akan ada vaccination di Singapura. Maksudnya untuk Abang Bu telah diberi tarikh untuk vaksin. Esok saya akan ada vaccination di Singapura, insyaAllah. Jadi kat sini siapa pagi hari Minggu ni, mungkin hari Minggu dia macam hari yang busy kepada ramai orang, sebab bulan-bulan puasa ni, hari Minggu ni hari Sabtu, hari Ahad ni dia banyak aktiviti tapi insya-Allah lah kita boleh bersama-sama bagi yang ada dekat sini dalam program puasa kewangan hari yang ke 11 sebenarnya, hari yang ke 11 selepas kita dah masuk 10 hari. Kita cerita macam-macam, walaupun topiknya macam berat, tapi sebenarnya kita tak ada buat benda-benda yang berat. Kita hanya buat benda yang simple sajalah. Maksudnya kita cuba nak memberikan sedikit sebanyak mengenai benda-benda yang perlu kita mantapkan dalam menjadikan kewangan kita ni sangat-sangat best, insya-Allah. Jadi kepada anda yang sudah pun hadir, apa kata kita mulakan dengan istighfar, banyakkan beristighfar. Baru saya dengar juga ustaz saya cakap salah satu zikir yang paling baik pada waktu bersahur adalah istighfar. Astaghfirullahalazim. Itu adalah satu zikir yang terbaik di waktu bersahur. Jadi nanti kita amalkan benda tu juga, insya-Allah. Alright, kita ada Hilmi Hilmi daripada Kelantan ke Terengganu? Kelantan ke Terengganu? Saya rasa Hilmi daripada Kelantan, tak silap saya lah, mungkin betul atau salah. Hilmi, kita ada Kak Haniza Ahmad daripada Penang, tak silap saya daripada Penang. Alright, siapa lagi yang ada kat sini, insya-Allah. Bagaimana keadaan di tempat awak? Tempat saya ni macam memang hujan lebat sekarang ni. Memang hujan lebat. Tempat you all macam mana? Hujan ke, panas ke kan, ataupun cerah ke, mendung ke? Johor Bahru saya dengar macam mendung, sebab adik saya baru just call, dia cakap mendung kat sana. Nak hujan, sekejap lagi nak hujan. Oh, Haniza daripada Kedah. Alright, daripada Kedah. Okey. Assalamualaikum, waalaikumsalam daripada Kedah. Kak Haniza daripada Kedah. Okey. Selamat pagi selamat pagi kepada Lina Jenny daripada Sabah, Alright, daripada Kedah, daripada Sabah. Sabah macam mana sekarang? Sabah panas Oh, panas. Okey. Sabah panas. Okey, Hilmi mendung kadang hujan. Alright, ni dekat Terengganu Terengganu ke Kelantan, Hilmi? Terengganu ke Kelantan Hilmi, Kelantan ke Terengganu?
Dia mendung, kadang-kadang hujan insya-Allah. Right. Okey, siapa lagi ada kat sini? Siapa lagi yang ada di sini? Kita nak tengok juga. Best Besut. Besut tu Terengganu lah. Dia antara Terengganu, Terengganu kan, Besut Terengganu. Alright, Haniza sini hujan dari waktu sahur tadi. Okey. Alright, waktu sahur hujan insya-Allah. Alright, teruskan untuk kita bersama-sama dengan yang lain juga. Mari jom kita share sikit. Saya tak boleh macam bising kat sini sebab dia tempat ni memang tak boleh bising sangat. Jadi saya kena low down saya punya voice. Saya harap anda okey dengar dengan jelas. Yang penting dengar dengan jelas insya-Allah. Alright, dan hari ini topiknya memang kita nak sambung dalam puasa kewangan hari yang ke-11 pada hari ini selepas kita dah 10 hari. Siapa yang macam 10 hari tu dia dah macam follow. Kan dia follow, dia pergi tengok, dia baca, lepas tu dia dengar dan dia dah mula buat. Tak apalah yang sikit-sikit. Yang hari Ahad ni semua tidur ni. Kan nak time-time hujan macam ni, dia memang sedap tidur. Tapi sebenarnya kita rugi kalau waktu duha ni kita tidur. Dia satu kerugian sebenarnya. Alright, waktu duha ni jangan tidur sebab waktu duha ni adalah waktu untuk kita berusaha mencari ataupun mendapatkan rezeki. Jadi waktu duha ni seboleh-bolehnya cuba menjalankan aktiviti-aktiviti yang membawa kewangan awak. Dia rezeki kewangan ni, rezeki harta benda kan waktu duha ni. Jadi jangan tidur masa waktu duha, tapi lebih buat benda-benda yang macam membawa kita mencapai ataupun mendapatkan harta dunia, perniagaan kan, benda-benda yang tu kita fokus benda tu untuk membawa spirit duha tu kan. Spirit duha adalah untuk kita berusaha dan kita berdoa kepada Allah untuk kita dapatkan rezeki kewangan, rezeki harta ni kan. Jadi kita jangan tidur pula time duha ni. Time duha ni bangun buat kerja, buat planning, buat marketing, buat posters, buat calling kan. Ini waktu dia kan untuk kita buat. Alright. So apa-apa yang berkenaan dengan bisnes ataupun perniagaan ataupun benda-benda untuk rezeki ni kita buat. Okey, Fadiana Peter pun dah ada kat sini. Assalamualaikum dan semua semua sahabat Alam Maya insya-Allah. Nampaknya sebab mungkin adik-beradik ramai belum masuk, jadi tekanan love tu belum ada lagi. So mulakan untuk share dengan kenalan anda, share dengan member-member, share dengan grup-grup. Nak adik-beradik abang-abang pergi kejut dia orang, suruh dia bangun. Bangun, jom kita masuk kelas ni. Hari Ahad ni kita ada kelas yang memantapkan rezeki kita insya-Allah. Alright, Ashura dah share. Terima kasih Kak Ashura kerana share. Sabtu, hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari ni hari Sabtu. Tengok bila saya dekat rumah ni saya ada advisors. Kalau silap cakap nanti saya akan ditegur. Alright, hari ni hari Sabtu. Esok hari Minggu, hari Ahad, dan esok saya kena vaccination. So saya kena vaksin dos pertama insya-Allah esok. Dan yes, tekan love sambil tekan love tu beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Banyak kan beristighfar sambil tekan love tu kan. Alright, dan share kat Ashura. Alright, sambil kita menunggu dan juga kita apa kata orang tu, sebelum kita masuk topik pada hari ini dalam puasa kewangan, saya nak juga tanya kalau ada apa-apa soalan yang awak nak tahu ataupun nak tanya abang-abu, boleh kita start dengan bersoal jawab, ataupun ada pandangan-pandangan yang nak kasih kat abang-abu, dipersilakan. Kita boleh start dengan benda tu supaya kita macam at least dah bermula. Alright, kita bermula untuk hari ini insya-Allah. Alright, ada ke soalan-soalan? Tekan. Terima kasihlah yang tekan love banyak ni. Tekan, terus tekan dan share juga. Mudah-mudahan adik-beradik yang lain juga dapat bersama. Okey, salam Ramadan Muhammad Kamal Nordin. Salam Ramadan. Salam Abang Kamal Nordin. Daripada mana tu? Daripada mana Abang Kamal, dan adakah lagu-lagu permintaan yang anda nak sampaikan kepada sesiapa? Wah, aku macam jadi DJ pula kat sini. Alright, hari ni hari ke-11 dalam program puasa kewangan. Alright, hari yang ke-11. Kita semak balik, kalau kita tengok hari-hari yang sebelum ni, apa yang kita actually like go through dalam hari-hari sebelum ni, mungkin kita boleh semak juga
saya nak just like semak balik, tapi ada soalan akak ni. Okey, insyaAllah sebelum kita masuk ke hari 10 ni, kita semak balik hari-hari yang kita dah go through dalam kita punya program ni. Okey, let me check apa soalan dia. Nak tanya, kalau insurans ni kita nak ambil yang mana baik ya? Okey, nanti akak bila masuk kelas Sabah Ambu tu tanya soalan ni balik, saya bagi secara lengkap. Alright, untuk soalan ni, okey, sebenarnya insurans ni ada beberapa insurans, alright, beberapa jenis insurans. Mungkin kat sini ada ejen-ejen insurans yang akak boleh connect. Contohnya kalau dalam soft tu ada Maslina tu ada, you boleh tanya dia orang. Tapi apa yang Abang Abu nak bagi tahu, bila kita nak ambil insurans, dia ada 3 jenis insurans yang kita kena faham. Dia actually ada banyak, tapi 3 ni yang penting lah. Satu adalah medical insurance. Medical insurance ni adalah satu insurance ataupun satu perlindungan yang kita ambil sekiranya kita berlaku apa-apa medical. Maksudnya kita masuk hospital, kita perlu ada rawatan-rawatan hospital, maka bila kita ada insurance medical ni, maka kita akan dilindungi kat situ. Maksudnya segala pembiayaan, segala benda-benda yang bersangkut paut dengan insurance kesihatan tadi akan dibayar oleh pihak insurans. Itu satu insurans yang saya rasa perlu ada untuk semua orang. Kedua adalah insurans perlindungan. Insurans perlindungan pendapatan. Kita tak mau cakap nyawa, tapi lebih kepada pendapatan. Sebab kita ambil ni supaya kita punya pendapatan tu dapat kita teruskan kalau berlaku apa-apa. So, dalam benda tu ada 2. Satu yang kita panggil ada cash value dan satu lagi term insurance. Apa maksud 2 insurance ni adalah, contohnya kalau kita ambil insurance yang 100,000. Katakan kita ambil satu perlindungan 100,000 sebab kita kira-kira, alright, kita punya pendapatan kita katakan 2,000 sebulan. Ataupun kita ambil pendapatan 5,000 lah sebulan. 5,000. Kalau 5,000 sebulan, setahun adalah dalam 50,000 dan 2 tahun adalah dalam 100,000 lah katakan. So kita nak ambil perlindungan untuk 100,000. Okey, bila kita ambil 100,000, dia ada 2. Satu lagi yang cash value, satu lagi term. So yang cash value biasanya premium dia adalah lebih tinggi, iaitu bayaran bulanan untuk 100,000 tu adalah lebih tinggi sebabnya semua duit yang kita bayar untuk kita punya perlindungan itu akan disimpan. Alright, maksudnya kita akan ada simpanan dalam cash value insurance, di mana premium dia lebih tinggi. Mungkin premium dia dalam 150-200 ringgit. Alright, sebulan kita bayar untuk 100,000. Tapi kita ada simpanan. Selepas 3 tahun tu kita akan ada simpanan dan simpanan tu akan terus bertambah, dan ada masa bila kita perlukan mungkin 10 tahun, 15 tahun, maka kita boleh dapatkan kita punya pinjaman daripada simpanan kita. Tapi term insurance ni pula 100,000 juga, mungkin kita bayar 30 atau 40 atau 50 ringgit saja. Dia tidak ada simpanan, tapi sebaliknya dia beri perlindungan. Kenapa ada 2 benda ni? Sebab mungkin dalam perjalanan awal ni kita belum ada duit yang cukup untuk nak membeli ataupun membayar premium yang tinggi. Jadi kita ambil yang premium yang sikit ni, term insurance, sebagai satu persiapan perlindungan. Sampailah kita dah boleh ada satu pendapatan yang boleh kita bayar untuk premium yang tinggi, baru kita tukar. Itu sebabnya. Alright, kita ada 3. Jadi macam Kak Ashura, saya rasa bila Kak Ashura ni dalam umur yang mungkin tinggi, maka premium dia juga akan lebih tinggi. Alright, premium dia akan lebih tinggi. Jadi perlu buat satu perkiraan yang betul agar kita faham apa yang kita buat. Alright, dan kalau saya akan mula kalau selepas umur 50-60 ni, kita kena mungkin tak perlu bayar, sebab kalau kita ambil yang premium yang tinggi, maka kita perlu bayar premium yang tinggi. Alright, pada saya kita ambil satu insurans yang lebih bersifat term insurance untuk ambil sebagai kos perlindungan pendapatan kita. Itu saya punya cadangan lah. Nanti tanya balik dalam kelas nanti masa akak masuk kelas pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Alright, okey dah, kita dah jawab. Haniza pun dah share, terima kasih. Saya tak expert okey. Apa timing yang AA jalankan? Apa training yang AA jalankan nanti di Sabah? Okey, di Sabah ni saya telah pun menjalankan banyak program sebenarnya. Kalau kita tengok dengan Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah, saya jalankan program-program kewangan. Biasanya berbentuk kewangan.
pengurusan kewangan, macam mana kita nak menguruskan hutang kita, macam mana kita nak keluar daripada hutang, macam mana kita nak tambahkan pendapatan, macam mana kita nak create passive income dengan pelaburan. Semua benda-benda tu saya memang sudah pun lakukan di Sabah bersama dengan pihak kerajaan Sabah sendiri. Tapi bila saya nanti datang, insya-Allah mungkin saya juga akan adakan program untuk mereka atau public ataupun awam, like orang-orang awam di Sabah juga, insya-Allah. Mungkin bila saya nak datang nanti saya akan wawarkan, sebab kita masih dalam pandemik. So bila dalam pandemik ni memang perjalanan ke Sabah tu memang tak boleh lah. Jadi sekarang ni kita lebih gunakan Zoom. Alright, kita gunakan Zoom untuk mereka-mereka yang berada di Sabah, insya-Allah. Alright, boleh Cik Lina Jenny Alright, ada ke lain-lain soalan nak kita nak sambil kita sambil kita tunggu untuk topik pada hari ini, iaitu waris dan harta. Apa benda Allah waris dan harta ni? Sebab pada Abang Bu saya fikir dia ada dia macam-macam lah, orang cerita macam-macam pasal benda ni. Cakap tak payahlah kita nak cari harta yang banyak, nanti kita tinggalkan waris bergaduh apa tu semua kan. Tapi itu bukan kita punya bukan dalam kita punya kontrol. Alright, tapi kita ni sebagai seorang manusia biasa, kita memang perlu mempunyai wawasan untuk meninggalkan harta pusaka untuk anak cucu kita. Itu memang satu benda yang perlu kita dah letakkan dalam minda kita untuk kita, sebab ini adalah satu nikmat yang kita bagi kepada mereka. Kan, satu hadiah, satu nikmat, satu kebaikan yang kita dah sediakan. Alright, kita jangan rasa macam bila kita tak perlu tinggalkan. Tak, kita perlu tinggalkan. Mungkin banyak benda yang kita boleh tinggalkan, tapi tak salah kalau kita tinggalkan dalam bentuk harta benda. Tapi bila kita nak tinggalkan harta pusaka ni, perlulah kita meninggalkan dengan cara yang betul. Cara yang betul supaya tidak berlaku banyak pergaduhan ataupun mungkin kesusahan sendiri. Kesusahan ni mungkin akan berlaku sekiranya kita tidak tidak mengikuti cara yang betul. Cara yang betul, maksud cara yang betul adalah, saya tulis ni, harta. Okey. Apa maksud cara yang betul adalah meninggalkan wasiat contohnya. Kan, benda-benda macam itulah yang kita sebenarnya nak bincangkan juga pada hari ini. Mungkin ada yang anda mungkin you all ada juga macam pengalaman kan, bila pernah dengar, pernah kita lalui sendiri, mungkin disebabkan kerana tak ada satu persiapan yang betul, dia menyukarkan menyukarkan pengagihan dia timbul banyak masalah disebabkan tiada wasiat yang telah kita pun siapkan. Jadi itulah yang kita nak bincangkan dalam puasa kewangan hari ini, hari yang ke-11. Lebih kita mula dapatkan benda tu, sebab ramai yang juga cakap ni kan. Tapi why not, sebelum kita nak masuk benda tu, saya nak macam ulang balik apa yang kita telah go through selama 11 hari yang sebelum ni, 10 hari yang sebelum ni. Alright, saya mulakan hari yang pertama dengan satu benda, iaitu kita nak pastikan satu benda, iaitu kita hanya belanja benda yang perlu saja. Alright, benda yang perlu saja. Kita cakap aku tak nak belanja benda yang tak perlu. Alright, saya hanya nak belanja benda yang perlu. Saya tak nak belanja benda-benda yang tak perlu, benda-benda yang hanya needs. Alright, kalau benda tu perlu baru saya belanja, tak perlu saya tak belanja. Itu yang hari pertama kita cerita, hari pertama. Lepas tu hari kedua saya cakap okey, kita yakin bahawa segala rezeki kita Allah yang punya, jadi kita tak perlu rasa takut. Alright, kita perlu bagi sebab Allah yang bagi kita, Allah dah bantu kita, maka kita perlu bantu. Saya cakap kita perlu bantu sebab yang bagi adalah Allah. Alright, itu yang kita mula masukkan dalam minda kita, sebab kita tak nak rasa macam kita yang sebenarnya punca untuk kejayaan kita. Jadi saya nak kita keluarkan, sebab itu adalah satu mentaliti yang salah dalam kewangan. Sebaliknya kita telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Lepas tu saya cakap kita nak memberi. Saya juga ajar kita perlu memberi. Saya suruh anda cari seorang kawan ke, family member ke, atau siapa saja untuk kita bantu dia.
Alright, kita bantu dia dengan duit ke dengan apa, saya suruh buat benda tu sebab kita nak bagi tahu dalam bahagian kita ni ada bahagian orang lain. Right, itu yang kita bercerita hari yang keempat, hari yang ketiga sebenarnya. Hari yang keempat saya cakap pentingnya untuk kita berzakat. Kan, pentingnya kita berinfak, lebih kepada infak. Saya cakap kita perlu infak bulanan. Setiap bulan kita akan agihkan sebahagian ke duit kita ni untuk kita infakkan kepada perkara-perkara yang membantu ummah, untuk membantu masyarakat. Lepas tu saya juga cerita mengenai kita tak nak rasa macam kita tak nak rasa kita ni ada hak ataupun semua ni milik kita. Kita tak nak ada rasa ini aku punya, ni aku punya. Tak, ini kita nak jauhkan sifat tu dan kita mula cakap bukan, ini bukan aku punya, ini adalah Allah punya. Kita mula cerita benda tu juga. Lepas tu kita cerita pasal bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita tak mau komplain. Saya cakap tak ada komplain dalam hidup kita sebab semuanya cukup, semuanya ada. So kita cerita pasal benda tu dalam pada hari yang ke-6. Lepas tu hari yang ke-7 saya cerita kita nak kena ada satu sistem bajet. Bila kita nak berbelanja ni perlu ada dia punya perkiraan dia. Kita mesti ada satu cara. Kita tak boleh nak belanja dengan tanpa ada satu bajet sistem kan. So kita belajar benda tu. Alright, dan lepas tu saya juga cerita pasal kepentingan simpanan. Kenapa perlu simpan? Kenapa kita perlu simpan dan berapa persen kita perlu simpan? Kita siapkan benda tu juga hari yang hari yang ke-8. Lepas tu hari yang ke-9 saya cakap macam mana kita bila nak melabur ni kita nak diversify. Kita cerita pasal diversification dan semalam kita cerita pasal berjemaah dalam melakukan dalam perjalanan kewangan ni kita perlu ada jemaah. So saya cerita macam mana awak semalam perlu berbincang dengan pasangan anda ataupun mendapatkan satu teman responsibility, teman tanggungjawab kewangan anda ataupun mendapatkan seorang coach. Itu yang semalam kita dah bincangkan. Jadi selama 10 hari ni pastinya kita dah bincang banyak sangat. Dan kita nak masuk ke bab yang 11 hari ini. Sebagai seorang yang mantap kewangan kita perlu faham bahawa orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang berjaya dalam kewangan ni adalah orang-orang yang juga akan meninggalkan harta pusaka kepada anak-anak mereka. Orang yang tak berjaya ni biasanya dia akan tinggalkan benda-benda yang tak betul seperti hutang dan sebagainya. Jadi kita tak nak terbabit dalam yang bahagian kedua. Kita nak pastikan kewangan kita ni, apa maksud kewangan yang barakah? Itulah kewangan yang barakah. Kita dapat meninggalkan harta pusaka kepada waris-waris kita. Bukan meninggalkan hutang dan sebagainya yang mungkin boleh menyukarkan. Tapi bila saya cakap macam tu, kita perlu ambil perhatian mengenai wasiat. Alright? Sebab apa? Bila kita meninggalkan sesuatu tu memang benda tu adalah satu nikmat. Tetapi kalau kita meninggalkan benda tu tanpa wasiat yang betul, dia boleh menyukarkan kehidupan waris tu. Lebih-lebih lagi kalaulah kita tidak menyimpan ataupun meninggalkan kewangan dalam aspek kehidupan hari ini, segala benda perlu duit. Right? Jadi perlu kita buat satu wasiat di mana kita meninggalkan sebahagian kewangan sebagai satu cara untuk mereka dapat mengemudikan kita punya harta pusaka. Sebab apa saya cakap benda ni penting? Sebab bila kita tidak meninggalkan wasiat betul, dia menjadikan kehidupan waris kita tu menjadi lebih susah. Sebab apa saya cakap dia lebih susah? Sebab ini bukan kita nak cerita, tapi ini adalah perjalanan yang betul di mana bila satu family tu kan, alih-alih family yang biasa, hidup biasa, anak-anak dia kecil lagi, adalah dalam umur 20, 21, ada yang dalam 5-6 orang anak ditinggalkan, dan akhirnya mereka tertimpa dalam satu kemalangan di mana kedua ibu bapa mereka meninggal. Jadi apabila kedua bapa mereka meninggal ni, mereka mempunyai harta-harta yang sedikit sebanyak itulah, yang walaupun harta tu ada tapi dia masih dalam pembayaran dan sebagainya. Dan apa yang lebih menyedihkan adalah mereka tidak membuat persediaan insurans. Maksudnya mereka tidak mempunyai insurans, sekiranya berlaku apa-apa, benda tu boleh jadi macam off
paid off kan, tapi mereka tidak mempunyai insurans, dan akhirnya bila mereka tak ada insurans, tak ada kewangan, tak ada jadi anak-anak ni dia dalam satu stress level yang tinggi, sebabnya mereka perlu bayar setiap bulan, mereka perlu menukar kepada waris kan, mereka perlu buat banyak benda, dan benda ni tak boleh kita lakukan dengan sendiri-sendiri, dia perlu melalui mahkamah pula. Lepas tu dah dapat tu dia kena masuk kepada syariah punya method. Alright, dan bila syariah punya method, kalaulah anak beranak ni tidak mempunyai hubungan yang bagus ataupun rapat dengan mereka, like anak bapa saudara ke, mak saudara ke dan sebagainya, ini juga menjadikan sesuatu yang sangat stressful. Alright, dan benda ni telah lalui bertahun-tahun lamanya, dan juga memerlukan kewangan yang cukup banyak. Sebab perlu kita engage lawyer, perlu ada lawyer dalam ni, dan mahkamah berurusan dengan lawyer, dan setiap kes, setiap property tu perlu dibuka satu file juga, dan masih berhutang dengan bank lagi, dan like benda-benda tu menjadikan orang yang mendapat harta peninggalan kita ni bukan mudah, tapi dia jadi susah. Jadi ini yang kita tak nak, ini yang kita sebenarnya nak elakkan. Jadi apa yang Abang Abu cuba nak sampaikan kat sini adalah, bila kita daripada awal ni kita mula sediakan satu benda yang penting, iaitu bekalan kewangan. Alright, bekalan kewangan ni sangat penting. Walaupun kita ada harta yang banyak, kita boleh wariskan harta-harta tersebut mengikut apa yang kita rasa, kita boleh hibahkan dia, kita boleh benda ni awak perlu dapatkan nasihat daripada pakar-pakar wasiat dan sebagainya. Tapi daripada Abang Abu, apa yang saya nak cerita benda ni adalah untuk memastikan kita tidak meninggalkan satu benda yang susah kepada waris kita. Sebab tu yang pertama ni perlu ada satu pembiayaan kewangan. Perlu siapkan benda tu. Tak kisahlah RM50,000 ke RM100,000 tu, lu siapkan sebagai satu persediaan kewangan. Sekiranya apa-apa berlaku dalam pendapatan kita, pihak waris kita ni mempunyai satu duit, capacity untuk menyelesaikan benda-benda ni. Mungkin kadang-kadang bila kita nak bagi harta pusaka ni, mungkin ada banyak benda yang mungkin pada ketika kita hidup ni, mungkin ada banyak benda yang ini benda ni akan berlaku dalam semua keluarga. Jadi akan ada banyak isu-isu yang mungkin tak sedap untuk kita nak hadapi. Tapi kita boleh sediakan wasiat, supaya wasiat ni akan efektif bila kita dah tak ada nanti. Tapi sebagai satu benda yang untuk memastikan wasiat ni dapat diuruskan dengan baik, kita boleh menyiapkan persediaan kewangan yang betul dari segi insurans tadi. Alright, sebab ini daripada pengalaman sendiri dan juga pengalaman orang yang saya kenal. Jadi tanpa ada wasiat, harta pusaka ni menjadi satu benda yang sangat berat untuk waris lalui. Jadi saya nak sangat adik-beradik ataupun semua yang ada hari ini dengar, untuk kita mula tengok balik. Tengok balik, ada tak kita dah sediakan benda tu? Jangan cakap kita tak ada, aku tak ada harta, aku tak perlu dan sebagainya. Tak, kita perlu sediakan. Dengar betul-betul Abang Abu bercakap, orang yang betul-betul baik ataupun orang yang berjaya ni, dia akan menyediakan harta pusaka untuk waris mereka, dan mereka akan wasiatkan benda tu kepada mereka. Dan semua orang mampu melakukan benda tu. Semua orang mampu melakukan benda tu dengan apa yang kita ada sebagai takaful, kan, untuk sediakan hibah kita, untuk sediakan kewangan untuk waris kita, supaya mereka tidak berada dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Dalam keadaan, lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik macam ni, dalam keadaan di mana ekonomi yang tak menentu, di mana kehilangan pekerjaan, kita ada banyak benda yang mungkin akan menjadi lagi teruk sekiranya kita tidak membuat persediaan yang rapi dalam bab ni. Jadi itu yang Abang Abu dapat kongsi-kongsi. Jom kita macam share-share mungkin pendapat yol ke dalam bab ni. Sebab saya nak awak hari ni dia punya pledge dia adalah saya tengok pledge dia. Okay, today's punya pledge, kita nak tengok apa today's punya pledge.
Alright, ini today's punya pledge. Ini adalah pledge kita untuk hari ini dan saya nak kita bincang-bincang benda ni. Satu, saya cakap alright, meninggalkan harta pusaka ni adalah satu nikmat. Kita kena yakin bukan semua orang dapat meninggalkan harta pusaka. Jadi kalau kita dapat meninggalkan harta pusaka, itu adalah satu nikmat yang Allah bagi pada kita. Alright, jadi kita perlu ada satu matlamat untuk meninggalkan harta pusaka untuk waris kita. Ini satu kelebihan yang Allah bagi kepada semua orang untuk meninggalkan harta pusaka dengan cara yang betul, dengan mewariskannya dengan betul, supaya kita terselamat daripada tanggungjawab kita. Kalau kita ada harta, kita tak wariskan secara betul ataupun kita tak wasiatkan secara betul, dia akan menjadikan satu kesusahan, bebanan kepada kita. Jadi kita perlu buat benda tu, right? Satu, memang kita kena aim. Aku memang nak tinggalkan harta pusaka aku kepada anak beranak aku, cucu-cucu cicit aku ni semua. Kan? Itu ingat. Kedua, kalau mungkin kita tidak ada lah hari ni, mungkin kita susah, kita belum mampu lagi nak fikir apa yang kita nak, sebab sendiri pun struggle, kadang-kadang sendiri pun tak ada duit, sendiri pun tak ada apa-apa. Ini nak cerita pasal harta pusaka pula, apa benda lah bambung kau ni kan. Tapi sebenarnya tak salah untuk kita mula fikir pencarian harta untuk diwariskan. Tak salah. Kan, tak salah. Kita nak, walaupun mungkin kita tak berharta banyak ke apa, tapi kita mula siapkan benda yang kita tak ada. Itulah sebabnya kita ada takaful dan sebagainya. Saya tak jual. Mungkin adik-beradik ingat, abang Ampunilah nak jual insurans. Tak, saya bukan insurance agent, saya tak jual. Tapi saya nak bagi tahu persiapan yang perlu kita adakan. Iaitu peninggalan ataupun meninggalkan harta untuk kita wariskan. Dan salah satu cara yang paling senang dan mudah adalah dengan menyiapkan persiapan harta dari segi takaful dan insurans tadi. Alright, berapa 100,000, 200,000 yang awak boleh simpan untuk awak tinggalkan. Dan awak simpan untuk tinggalkan, bukan untuk awak. Kan, bukan untuk awak. Yang awak ambil ni awak tinggalkan untuk mereka. Jadi itu adalah satu benda yang kita boleh fikirkan. Alright, macam mana aku boleh buat 100-200 ringgit ni untuk aku dapatkan satu peninggalan harta untuk waris aku. Ni satu nikmat yang saya rasa perlu kita buat. Perlu kita buat. Jangan takut untuk kita meninggalkan. Ramai yang kadang-kadang sebab negatif sangat kan, kita tengok orang tinggalkan harta pusaka ni bergaduh, bercerai-berai dan sebagainya. Kita tak perlu ingat benda negatif. Kita boleh tengok benda-benda yang positif, macam mana peninggalan harta pusaka ni telah menjadikan mereka membuat benda tu lebih besar dan dapat membantu ramai orang. Nampak tak? Itu sebabnya kita nak. Kita bukan nak untuk menunjukkan yang kita ni, wah hebat aku ada harta pusaka. Tak. Kita nak harta pusaka ni dapat berkembang dan dapat membantu ramai orang. Alright, dia membantu ahli keluarga kita sendiri, waris-waris kita. Selepas tu, kalau kita boleh membentukkan wasiat ini sebagai satu benda yang boleh produce banyak benda yang lebih baik, maka kita perlu wajibkan diri kita untuk meninggalkan harta pusaka tu dengan waris yang betul. Alright. Aku okey, siapa ni? Okay, salam AA. Aku baru berbual dengan cleaner who is 0 in 200 and now he's a millionaire. Masya Allah, now still a cleaner. Alhamdulillah. Sebab tu saya cakap, ini bukan rezeki ataupun kekayaan ni bukan milik manusia. Dia milik Allah. Allah punya suka nak bagi pada siapa pun. Tapi kita kena ada usaha tu, kita kena ada, kita kena bersedia untuk menerima supaya kita tak nak kekayaan kita tadi tidak membawa apa-apa keberkatan kepada kita dan tidak bawa apa-apa manfaat. Sebab tu bila kita dapat bersedia, kita bersedia, maksudnya persediaan ni bila kita dapat, kita tahu macam nak uruskan. Kita tak nak bila dapat kekayaan ni kita tak bermanfaat daripada kekayaan tu. Jadi saya sangat best lah kan bila suami cakap he's a millionaire. Sebab dekat Singapura ni nak jadi millionaire ni macam kau ada 2-3 satu rumah kena dengan tempat, dengan ada CPF kau dah millionaire kan. So itu kelebihan yang ada kat sini. Tapi apa yang lebih penting pada saya adalah rezeki ni ataupun kekayaan bukan milik kita. Kekayaan ni milik Allah. Jadi dia boleh bagi pada sesiapa saja. Dia boleh jadi cleaner ataupun dia boleh jadi siapa saja, dan kekayaan tu Allah yang bagi. Kan itu. Tapi apa yang kita nak bincangkan pada hari ni Suhaimi, kita nak cerita pasal hari ke-11 ni, mentality kita. Saya nak kita punya mentality ni untuk meninggalkan harta pusaka, sebab dia adalah satu nikmat
yang untuk kita meninggalkan harta pusaka dan diwariskan kepada waris-waris kita, kerana banyak kebaikan yang kita boleh cipta dengan peninggalan harta ni. Alright, tapi macam Abu cakap, perlu kita ada persediaan yang betul, persediaan yang lengkap, alright, dan pastikan ianya bermanfaat. Bukan kita tinggalkan untuk meninggalkan pelbagai permusuhan dan sebagainya. Dan Abang Abu cakap juga tadi bagi tahu betapa kita perlu meninggalkan kewangan juga, aspek kewangan, cash. Alright, perlu juga kita tinggalkan kepada waris kita yang immediate, sebab benda tu sangat perlu. Benda tu sangat penting bila kita mungkin nyawa kita ni habis dengan masa yang macam kita tak terfikir pun. Jadi kalaulah waris-waris kita ni masih lagi dalam tanggungan kita, maka mereka akan menghadapi satu perjalanan kehidupan yang sangat menyukarkan. Sebab tu wajibkan diri kita untuk mencari harta pusaka untuk kita wariskan. Wajibkan diri kita. Dan caranya mudah, seperti yang saya cakap tadi, takaful dah ada untuk kita mulakan pencarian harta tu yang akan cash, dalam bentuk cash. Alright, ini sangat penting lah yang Abang Bu nak kongsikan. Dan last kali, walaupun kita sudah ada harta pusaka, pastikan ada ke tak ada, buat satu check. Alright, sediakan satu wasiat, supaya wasiat ni akan memudahkan waris kita untuk menguruskan harta pusaka peninggalan kita ni. Alright, dan biasanya wasiat ni kita akan ikut syariah supaya dia adil dan saksama. Alright, seperti yang telah pun Allah tunjukkan kita macam mana kita nak agihkan harta ni kan. So masa kita hidup tu lagi senang, supaya kita boleh bagi penerangan yang cukup dan lengkap. Dan mungkin ada benda yang kita boleh hadiahkan sebagai hibah kepada mungkin orang-orang yang memerlukan lebih daripada seseorang tu, right? Jadi saya harap hari ini kita nak pastikan kita ada benda ni. Alright, kita nak pastikan yang kita ada mentality, yes, aku nak mati dengan meninggalkan juga harta pusaka yang telah aku wasiatkan untuk waris aku. Alright, jangan pula kita mati tanpa kita wasiatkan. Itu akan menyukarkan kita, dan dia satu benda yang tak best. Sebab tu bila kita ada harta ke tak ada harta, sikit ke banyak ke, it doesn't matter. Yang perlu kita buat persiapan awal dengan wasiatkan. Contohnya ada benda yang mungkin kita nak infakkan, ada benda yang kita nak wakafkan, ada benda yang kita nak pastikan dia pergi kepada beberapa orang-orang tertentu yang mungkin kita ada sedikit, apa kata orang tu, sedikit benda yang mungkin orang tu pernah tolong kita dulu masa kita susah, dan hari ni mungkin dia susah dan kita nak bagi sebahagian tu kepada dia sebagai hadiah pun okey kan. Itu semua boleh kita wasiatkan supaya kita fair dalam kita punya harta tu. Tu saya punya own thoughts lah. Alright, siapa lagi kat sini? Kita ada Mafiza Mahmud. Okay, salam and good morning AA and semua. Alright, siapa lagi yang ada macam benda yang kau nak tanya ataupun kita nak bincangkan bab yang mungkin tak selalulah kita bincang benda ni, dan kita susah nak bincang benda ni. Biasanya sebab satu, kita cakap aku mana ada harta nak buat wasiat kan, tu satu. Itu dah pemikiran yang sangat negatif. Kalau tak ada, maka awak dah kena wajibkan diri awak untuk nak cari. Mulakan pencarian harta untuk diwasiatkan. Kita take it as our challenge. Aku nak mati dengan ada harta benda yang telah aku wasiatkan pada waris aku, supaya harta tu akan terus menjadi harta-harta yang membawa kebaikan kepada diri aku ni. Sebab kita wakaf tu satu benda yang perlu, alright, untuk kita bahagikan. Tapi pada Abang Abu, seperti yang dianjurkan, kita perlu membantu keluarga yang terdekat kita kan, sebab dia ada dia punya pahala yang lain yang luar biasa, alright. Bila kita membantu mungkin orang yang dalam golongan kita ni, dalam adik-beradik kita ni kan, itu yang perlu kita berikan perhatian dulu. Kemudian of course kepada orang-orang saudara mara kita dan pada ummah. Dan wakaf ni adalah satu benda yang sangat best lah, sangat best. Sebab kalau kita tengok, kita pergi Mekah, kita pergi Madinah kan, kita tengok betapa tanah-tanah wakaf ni terus memberikan kebaikan kepada wakaf tadi. Walaupun dah tak ada beribu-ribu tahun mereka dah tak ada, tapi
kebaikan tu terus saja sampai kiamat nanti. Aduh, itulah satu benda yang kita perlu cari. Okey, yang ni kita ada ni. Okey, perlukah perunding untuk menyediakan wasiat, atau bolehkah kalau saya tulis saja dan bagi salin kepada setiap anak? Dan kalau kita salin saja, benda tu perlu juga mereka bawa kepada mahkamah dan sebagainya. Dia akan ada proses yang mungkin juga akan melibatkan kewangan pada masa tu. Alright, dan memang kena ada perunding supaya kita dapat siapkan secara betul dan tidak menyukarkan dan menyusahkan anak-anak kita. Sebab biasanya satu kesilapan adalah kita kadang-kadang kita rasa benda ni kita boleh buat, tulis sendiri, tak payah nak bayar-bayar kan. Tapi sebenarnya saya rasa bukannya mahal sangat pun bila kita buat wasiat, bila kita mula nak faham-faham ni dia bukanlah mahal sangat untuk kita nak dapatkan benda ni. Tapi pada permulaan, kalau awak rasa macam belum mampu nak bayar benda tu, tulis je dulu, tak apa, tulis dan letakkan. Alright, tapi bila awak dah mampu, awak ambil benda tu untuk awak buatkan wasiat yang sebetulnya. Saya ni bukanlah pakar dalam benda ni, tapi saya tahu betapa pentingnya benda ni untuk waris. Waris penting, penting sangat. Nak kalau ada harta yang tak diwasiatkan, harta yang kita nak wariskan tapi tak diwasiatkan, dia memang satu ujian yang sangat dahsyat untuk waris ni. Sebab dia punya proses tu, dia bukan macam 1-2 tau. Proses dia lebih-lebih lagi kat Malaysia ni, proses dia memang stressful lah. Nak kalau memang harta yang tinggalkan tu pula perlu ada bayaran, maksudnya perlu dibayar setiap bulan, sebab belum habis sepenuhnya kan, tak ada insurans yang cover. Lepas tu bila kita nak register je nak kena bayar duit. Lepas tu pergi court 2-3 kali pergi court, setiap surat yang lawyer keluarkan ni akan ada duit. Kes kita ni bila dah habis tu, bila dapat harta tu pun banyak duit ni akan terpaksa kita cairkan harta tu untuk kita nak bayar benda-benda macam ni. Jadi benda-benda ni sebabnya kita tak ada wasiat, sebabnya kita tak wasiatkan secara proper kan. Jadi ini akan melibatkan kos, tekanan mental, stres, benda-benda macam ni. Nak kalau kita ada anak yang ramai, lepas tu kita ada adik-beradik yang ramai, kita ada benda-benda ni akan menjadikan benda tu lagi stressful untuk waris ni menjalankan amanah untuk membahagikan harta pusaka ni. Jadi kita sediakanlah, kita permudahkan mereka dengan menyiapkan benda-benda yang Abang Abu cakap tadi kan. Alright, meninggalkan harta pustaka tu nikmat, memang kita nak letakkan dalam minda kita. Kedua, kita buat pencarian harta untuk diwariskan lebih-lebih dalam bentuk kewangan, sebab dia sangat-sangat penting untuk mereka dapat menguruskan dengan betul. Dan of course pastikan awak sediakan wasiat. Cek saja, alright, cek. Kadang-kadang wasiat ni tak perlulah awak nak bayar dulu, panggil je perunding, nak bagi tahu dia, perlukah saya buat wasiat. Tanya dia supaya awak dapat some idea, perlukah, bila masa yang perlu. Kalau nak buat wasiat ni, berapa dia punya cost, berapa dia punya expenses and all those stuff. Jadi tanya benda-benda macam tu untuk kita mempersiapkan diri. Jadi saya nak hari ni awak buat benda ni. Alright, buat benda ni. Bagi yang mungkin belum pernah buat benda ni, walaupun awak rasa awak belum ada harta ke apa ke, tak kisah. Kau tak ada harta ke, tak ada duit ke, tak ada apa ke, jangan kisah. Kau just call je satu anak aku pergi kerja, dia sekolah, dia cuti ni, dia tak nak duduk rumah, dia nak pergi kerja. Dia tak nak tolong bapak dia kan, dia nak pergi kerja, nak cari pengalaman. Alright, tapi hari ni hujan. Alright, okay. Jadi saya nak you call je. Awak call hari ni, awak buat, awak tanya dia. Alright, awak tanya, okay, saya ni nak buat wasiat, apa yang perlu saya buat, apa yang saya perlu wariskan. Itu yang awak kena buat hari ni. Alright, so call dan pastikan awak dapat jawapan tu. Alright, kedua adalah awak letakkan dalam mindset awak yang sebenarnya awak nak meninggalkan harta pusaka, sebab ini adalah satu nikmat. Right, nikmat, bukan semua orang dapat benda ni. Jadi kenapa kita tak nak nikmat tu, right? Okey. Dan ketiga, saya juga nak mulakan pencarian harta untuk diwariskan dalam bentuk kewangan.
Alright, harta dalam bentuk kewangan dengan mengadakan takaful dan sebagainya yang memang awak ambil untuk awak wariskan benda ni. Jadi inilah yang mungkin dapat kita jadikan sebagai perjalanan kewangan yang mantap. Alright, yang mantap. Ni benda ni memang mantap. Okey. Jadi itu je lah yang hari ni Abang Bu dapat berkongsi dengan anda. Taklah macam apa ni, macam something yang luar biasa, tapi saya rasa benda yang penting. Sebab benda ni tak diperbincangkan selalu. Kita selalu bincang nak buat duit, nak cari duit apa, tapi dalam menjadikan kewangan kita mantap, benda-benda ni perlu. Benda-benda ni perlu kita beri perhatian, sebab kita tak nak peninggalan kita ni menjadi musibah kepada orang yang kita tinggalkan. Peninggalan kita ni jadi musibah kepada diri kita sendiri juga, kita tak nak. Jadi peninggalan kita ni perlulah sesuatu yang boleh memberi manfaat pada kita dan juga orang-orang yang kita wariskan, orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi itu sebabnya kita kena beri perhatian kepada benda ni, alright, agar kita punya apa ni, kata orang tu, kita punya kehidupan ni penuh dengan erti. Dan memang best lah, dunia ni menjadi satu bekalan untuk akhirat. Inilah cara kita menjadikan bekalan kita ni lebih mantap, insya-Allah. Alright. Jadi itu sajalah yang saya dapat berkongsi pada hari ini. Kita ada lebih kurang 10 minit, 5 minit ni. Kalau ada soalan-soalan ke apa, dah boleh tanya Abang Abu, insya-Allah. Alright, terima kasih kepada mereka yang juga share, kongsi kepada member-member anda di luar sana. Alright, saya pasti akan ada adik-beradik yang akan mula tengok benda ni pada masa-masa tertentu, sebab mungkin pagi Ahad ni ramai yang akan tidur saja dekat rumah. Lebih-lebih lagi kalau kat Singapura ni tengah hujan. Saya juga dengar kat Johor pun hujan. Jadi semua ni tidur. Tapi saya nasihatkan yang ada kat sini, alright, yang ada yang 80,000 orang ni yang ada ni, alright, kita dah naik 1,000 orang lagi, 90,000 orang yang ada kat sini. Saya nasihatkan, bukan nasihatkan lah, saya syorkan, duha, masa duha ni jangan tidur. Masa duha ni jangan tidur. Alright, waktu duha ni jangan tidur. Waktu tu bila? Kalau sekarang 7 lebih dah duha, maksudnya 7 lebih sampailah pukul 12.30 tu, alright, sebelum matahari kat tengah tu kan, jangan tidur. Awak buatlah benda-benda yang boleh menghasilkan kewangan, boleh membawa rezeki, harta benda ni. Sebab ini memang masa tumpuan untuk kita mencari dan membina kekayaan dunia. Alright, ini masa dia. Jadi jangan abaikan masa ni, jangan tidur. Buatlah apa-apa, dengar benda ni, dengar ilmu ni kan. Dengar pun dia sebenarnya adalah satu cara untuk kita dapat ilham, dapat satu tips, satu formula untuk kita membetulkan kewangan kita dan juga boleh menjadi asbab untuk kita mencapai kekayaan. Alright, walaupun kekayaan tu memang Allah yang bagi, tapi dia boleh jadi satu asbab. Kan kena satu asbab. Jangan tidur. Alright, dah lepas subuh tu kalau boleh jangan tidur. Lepas subuh tu jangan tidur sampailah kita terbit matahari tu. Lepas matahari tu dulu abang ingat boleh tau, tapi selepas saya macam mula mendapat buat kajian sendiri kan, saya dapat tu masa duha tu jangan kita membazir dengan tidur. Alright, kita gunakan dia punya keberkatan duha tu kan, keberkatan waktu duha ni kita gunakan untuk mencapai kekayaan dunia. Alright, kekayaan dunia. Jadi gunakan waktu ini untuk kita betul-betul fokuskan diri kita untuk mendapatkan kekayaan dunia. InsyaAllah. Alright. Jadi itulah yang Abang Abu boleh kongsikan. Alright, siapa lagi kat sini? Okey, Haniza dia cakap jangan tidur. Siapa lagi ada kat sini? Ada yang nak share-share ke ataupun nak tanya soalan ke, ataupun kita akan akhiri sesi kita pada hari ini. Alright, doakan saya besok saya akan kena jab vaccination yang pertama besok, insyaAllah. Dan terima kasih kepada semua yang tekan love banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan anda juga Allah akan gembirakan, kerana awak telah menggembirakan diri saya ni dengan banyaknya love yang awak dapatkan. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah akan gembirakan awak juga. Dan kepada yang share kebaikan, pastinya awak akan diberikan kebaikan. Pastinya Allah akan gantikan kebaikan kerana anda berkongsi kebaikan hari ini. Abang Abu doakan sesiapa saja yang berkongsi ataupun yang share live hari ini kepada rakan-rakan, member-member, Allah akan pasti berikan kebaikan pada anda juga. Saya doakan benda tu, mudah-mudahan dia diterima di waktu duha, di waktu
hujan rahmat Allah SWT di kala pagi yang sangat best ni, insyaAllah. Alright, jadi inilah kita dapat bersama-sama untuk hari ini. Jangan lupa untuk esok hari ke-12, hari ke-12 saya esok akan ke tempat Jeb. Alright, jadi saya mungkin akan buat live daripada situ ke atau macam mana saya tak tahu, tapi insyaAllah. Alright, so itu sajalah yang Abang Abu dapat kongsikan pada anda pada hari ini. Abang Abu doakan sekali lagi, mudah-mudahan Allah akan terus merahmati kita semua menjadi orang-orang yang berjaya dunia akhirat. Okey, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.